Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Parlimen. Dewan Rakyat hari ini meluluskan draft Undang-Undang RU Perbekalan 2024, Belanjawan 2024 selepas ia selesai dibahaskan di peringkat dasar. RU Perbekalan 2024 diluluskan menerusi undian suara ketika sesi mesyuarat dipengerusikan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Saya kemukakan masalah ke majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju, kita bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih seorang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Sesi undian dibuat sejurus penggulungan perbahasan RUU Perbekalan 2024 peringkat dasar oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pukul 6.50 petang. Seramai 85 ahli parlimen mengambil bahagian dalam sesi perbahasan RUU Perbekalan 2024 peringkat dasar bermula 16 Oktober lalu. Alhamdulillah. Ahli yang berhormat. Langkah pengurangan defisit fiskal tidak bermaksud mengabaikan usaha melindungi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sasaran pengurangan defisit fiskal adalah secara beransur-ansur dan ia tidak dibuat secara mendadak dan mengekalkan dasar fiskal mengembang. Bagi tahun 2024, kerajaan meletakkan sasaran defisit fiskal sebanyak 4.3% berbanding 5% pada 2023. Beberapa langkah dalam belanjawan ini termasuk cukai keuntungan modal dan cukai barang bernilai tinggi. Itu akan menambah pendapatan kepada kerajaan dianggarkan 4 bilion ringgit. Ya, jadi pencapaian fiskal itu saya jangka dapat dilaksanakan. Kita tetapkan sasaran defisit fiskal 5%, kemudian 43%. Kalau tak tercapai umpamanya, saya tidak ada pilihan. Saya terpaksa bentang balik untuk dibantah atau disokong atau dikritik oleh Ahli Muhammad. Dalam pada itu menyentuh soal pembangunan negeri, Perdana Menteri berkata peruntukan ditingkatkan bagi semua negeri dengan Sabah dan Sarawak memperolehi peruntukan tertinggi. Selain itu, kedua-dua negeri berkenaan turut menerima pemberian persekutuan tertinggi pada 2024. Dan memang ada kesenjangan perkara yang basic, api, air, ya, jalan berlubang. Itu kita cuba selesaikan tahun ini. Kemudian pen Borneo, kemudian kemudahan-kemudahan yang sangat daif termasuk sekolah di luar bandar, di pedalaman. Itu kita akui. Sebab itu saya kata kita tambah peruntukan yang lebih besar. Dalam keadaan keupayaan kewangan ini kita harus cuba imbangi keperluan. Cuma yang saya setuju dengan Yang Berhormat ialah bahawa tumpuan kepada permasalahan yang kritikal di Sabah Sarawak tidak boleh kita tangguh. Kerajaan sedang mengkaji model pelaksanaan baharu bagi meneruskan cadangan pembinaan kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia antaranya melibatkan kajian modal untuk mengetahui jika ada pihak swasta yang berminat menampung kos pembinaan jajaran, pengurusan sistem dan pengoperasian HSR itu. Pihak Malaysia melalui MyHSR Corp sedang melaksanakan RFI, Request for Information, yang memang telah pun berlalu beberapa bulan. Banyak syarikat yang berminat, mereka telah menghantar proposal. Ada yang minta supaya diberikan sedikit masa lagi untuk mereka mengutamakan cadangan mereka. Kita sedang pertimbangkan. Tapi kita nak mencari satu kaedah pembiayaan yang sesuai terlebih dahulu. Mengulas lanjut, beliau berkata selepas selesai melakukan RFI dan menemui kaedah pembiayaan sesuai, cadangan pembinaan HSR akan dibentang kepada jemaah menteri. Ia bagi mendapatkan persetujuan sebelum dilanjutkan untuk dibincangkan bersama Singapura.
Fasa pelaksanaan kajian semula Perintah Gaji Minimum kini 70% siap. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata ia mengambil kira indikator sosioekonomi seperti pendapatan garis kemiskinan dan penengah gaji yang menggambarkan keupayaan majikan untuk membayar gaji. Juga kadar pengangguran, produktiviti buruh dan perubahan indeks harga pengguna yang mencerminkan kos sara hidup. Kerajaan sentiasa memandang serius berkenaan dengan agenda penstrukturan semula gaji terutamanya melalui pelaksanaan Perintah Gaji Minimum. Penilaian semula kadar gaji minimum dari masa ke semasa dilaksanakan berdasarkan senario pertumbuhan ekonomi negara dan perubahan kos sara hidup rakyat. Jawatan Kuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara sedang giat melaksanakan perundingan awam dan 15 sesi libat urus di seluruh negara. Dalam pada itu, satu langkah intervensi pasaran buruh perlu dilaksanakan dengan memfokuskan pekerja bergaji pertengahan yang terhimpit. Ia seperti yang dilaporkan Kementerian Kewangan dalam tinjauan ekonomi 2024. Beliau berkata pada masa ini, data menunjukkan pekerja separuh mahir menerima gaji hampir sama dengan pekerja berkemahiran rendah. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq dalam penggulungannya menegaskan Minggu Solidariti Palestin yang dilaksanakan di sekolah merupakan proses pendidikan kemanusiaan. Jelas beliau, program tersebut berlangsung dalam suasana dan aktiviti yang dibenarkan. Beri ruang kepada kami, Kementerian Pendidikan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami dan mengutamakan proses pendidikan kemanusiaan ini. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Jangan usik. Beri ruang kepada pendidikan ini sebagai satu proses. Fahami ia sebagai satu mesej yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Jelas beliau, setiap aktiviti dilaksanakan mengikut kesesuaian setiap sekolah. Beliau turut mengambil pandangan pelbagai pihak dalam menganjurkan program tersebut di sekolah. Tiada tambahan kota minyak masak paket bersubsidi meskipun terdapat banyak gesaan dibuat. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Saleh berkata sekiranya ditambah, ia hanya akan meningkatkan kos pelaksanaan program kestabilan harga minyak masak yang sedang dijalankan. Tumpuan ketika ini lebih kepada penyasaran subsidi minyak masak berpaket kepada golongan yang layak. Cadangan penambahan kota perlu diperhalusi bukan sahaja di peringkat KPDN tetapi secara bersama dengan kementerian lain yang berkaitan seperti Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan untuk memastikan sebarang penambahan kota tidak memberikan impak yang negatif ke atas kedudukan kewangan kerajaan. Kementerian juga melaksanakan 7 langkah bagi mengatasi isu kekurangan bekalan termasuk meneruskan dasar larangan ekspor minyak masak dalam polybag. Selain memperkasa dan menaik taraf sistem e-kos bagi rantaian bekalan minyak masak paket bersubsidi. Isu menara tanpa kuali atau menara tiada perkhidmatan internet di Sarawak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan isu berkenaan kini menemui jalan penyelesaian. Ia menerusi inisiatif perkongsian kos yang perlu dibayar kepada pengendali mana-mana Smart 600 antara Kerajaan Persekutuan dengan syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih utama. Persetujuan yang telah dicapai antara kedua-dua pihak itu bagi memastikan perkhidmatan 4G dapat disediakan kepada komuniti setempat dengan kadar segera. Secara dasarnya, Kerajaan Persekutuan dan syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih utama iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TM-Tech dan YTL Communications telah bersetuju untuk berkongsi kos yang perlu dibayar kepada pengendali menara tersebut. Untuk makluman, pembiayaan dari Kerajaan Persekutuan dan pihak syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih melibatkan satu jumlah yang tidak melebihi RM207 juta. Menjawab pertanyaan Wakil Miri Chiu Chun Man. Menteri Komunikasi dan Digital. Sementara itu, 594 daripada 1,661 menara yang dirangka di bawah jendela berjaya disiapkan. Bagaimanapun, daripada jumlah yang siap, hanya 141 menara berfungsi.
Ya, ada jumlah yang masih banyak, 453 yang belum lagi. Daripada jumlah ini, untuk makluman Yang Berhormat dan juga Dewan, terdapat 232 menara yang siap menanti pemasangan peralatan microwave. Ada 196 menanti pemasangan fiber. Fiber ni akan makan masa lebih daripada 9 bulan. Jadi saya telah mengarahkan MCMC untuk ubah prosedurnya untuk pastikan semua menara yang menunggu fiber sementara waktu dilengkapkan dengan microwave. Menara tunggu fiber ni at least 9 bulan, tapi pemasangan microwave mengambil masa kurang 3 bulan. InsyaAllah bermula dalam tempoh 3 bulan ke depan ni, ada insyaAllah 453 menara dalam program jendela akan dapat on air. Kedaulatan dan autonomi negara tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Demikian penegasan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berhubung rundingan Treaty Pandemik Perjanjian Konvensyen Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO CA+ dan pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR 2005. Jelasnya Malaysia belum memuktamadkan sebarang keputusan meratifikasi atau menolak instrumen baharu WHO CA+ dan pindaan IHR 2005 sebelum 1 Disember depan. Malah rundingan penyediaan dokumen Intergovernmental Negotiating Body INB WHO CA+ masih di peringkat awal dan tiada keputusan akan diberikan sehingga segalanya dipersetujui. Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahawa Kerajaan Perpaduan tidak akan sama sekali berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan komited untuk memelihara kedaulatan negara, kuasa Raja-Raja Melayu dan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Beliau menjawab pertanyaan setiu Syahrul Zulkarnain Abdul Kadir. Ini pula usaha meningkatkan kualiti kehidupan golongan B40 di bandar. Kara itu pada tahun ini 40.26 juta diperuntukkan untuk program baik pulih rumah, manakala 2 juta ringgit lagi bagi program bina baharu rumah. Kadar bantuan yang ditetapkan untuk program ini adalah seperti berikut. Bagi baik pulih rumah di bandar, Semenanjung RM15,000, Sabah Sarawak dan wilayah Persuruan Labuan RM17,000. Bina baharu rumah di bandar, had maksimum dia RM66,000, Sabah Sarawak dan Labuan RM79,000. Walau bagaimanapun, mulai tahun 2024, kadar baharu bagi program baik pulih rumah di bandar adalah RM20,000 seunit di seluruh Malaysia dan RM85,000 seunit bagi program bina baharu rumah di bandar di seluruh Malaysia. Beliau menjawab soalan maran Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.